Baru-baru ini, lebih kurang 5 menit yang lalu, saya dapat info ini. Sangat-sangat panas, sangat-sangat mengemparkan dan menakjubkan. Apa yang dikatakan di dalam isu ini? Ini hari terakhir, dan mungkin ini kali terakhir, saya berkhidmat sebagai ahli UMNO dan akan bersarah dan akan meninggalkan dunia politik. Siapakah yang berkata sedemikian? Pasti ramai yang telah tahu, dan seperti mana juga yang saya telah kongsikan di dalam channel saya, bahwa Ismail Sabri ada mengatakan sesuatu bahwa kemungkinan besar ia akan meninggalkan dunia politik hari ini. Dan isu ini benar-benar terjadi pada hari ini. Dan sangat-sangat menakjubkan. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Terima kasih semua. Isu yang tergempar yang saya dapat pada hari ini amat-amat menakjubkan. Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan beliau sedia berundur daripada arena politik arus perdana dengan perancangan awal untuk berehat sebelum ini sepatutnya selepas berakhir penggal pilihan raya umum ke-14. Perancangan awal itu bagaimanapun tersasar selepas beliau dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 20 Ogos 2021 bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan pergolakan dalam pentadbiran kerajaan ketika itu. Katanya Ismail, saya ada merancang jika menang PRU 14, saya akan terus jadi menteri. Selepas itu berhenti dan jadi senator. Tamat perkhidmatan senator, saya akan terus berhenti bersarah daripada politik sepenuhnya. Katanya dalam wawancara khas bersama BH Online. Dengan masalah dalam UMNO susulan prestasi buruk pada PRU 15. Ahli parlimen berak itu yang dilihat seperti tidak sehaluan dengan kepimpinan tertinggi parti berkata, PRU pada 19 November lalu adalah yang terakhir disertainya. Katanya Ismail, sebenarnya saya merancang untuk berehat selepas PRU 14, namun ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Kata naib Presiden UMNO itu yang telah dilantik ke jawatan tertinggi berkenaan selepas hanya 42 hari menjadi timbalan Perdana Menteri. Mengulas perkembangan dalam UMNO, Ismail Sabri mengakui parti makin hilang sokongan berikutan kekalahan pada 2 PRU berturut-turut. Tindakan membuang satu pasukan untuk mengekalkan satu lagi pasukan hanya menimbulkan pergolakan. Akhirnya semakin kurang penyokong. Ini yang saya bimbang mengenai masa depan UMNO, katanya Ismail. Beliau merujuk keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memecat beberapa pemimpin selepas PRU 15 kerana dikatakan telah melanggar peraturan dan keputusan parti. Manakala beberapa yang lain pula digantung keahliannya sebagai ahli UMNO. Sebelum PRU 15, antara nama-nama besar yang dipecat adalah Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Sri Syahidan Kasim, disusuli pemecatan terbaru membabitkan Khairi Jamaluddin dan Tan Sri Noh Omar pada 27 Januari lalu. Bekas naib Presiden UMNO, Datuk Sri Syamsuddin Husin dan naib Ketua Pemuda Syaril Sufian Hamdan pula antara yang digantung keahlian selama 6 tahun. Khairi dan Noh antara yang lantang mengkritik kepimpinan Presiden Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 pertengahan Januari lalu yang meluluskan usul tiada pertandingan 2 jawatan tertinggi parti. Mengenai hasil PAU 2022, Ismail Sabri juga berkata, beliau menghormati keputusan majoriti perwakilan perhimpunan berkenaan yang diundi bersetuju meluluskan usul 2 jawatan tertinggi parti itu
dipertandingkan. Katanya, setakat ini saya hormat keputusan PAU kecuali ROS pendaftar pertubuhan buat keputusan sebaliknya. Kalau ROS buat keputusan lain, kita akan putuskan bila masanya tiba, katanya Ismail Sabri. Kata ahli Parlimen Berak itu juga, beliau difahamkan ROS sudah menjawab surat aduan yang dibuat dua pengadu terbabit dan sedang menjalankan siasatan. Ditanyanya, sama ada beliau mengintai jawatan presiden atau timbalan presiden UMNO. Jika ia dipertandingkan, Ismail Sabri menegaskan beliau tidak pernah menyebut sepatah dua patah perkataan pun atau menunjukkan minat merebut mana-mana jawatan berkenaan. Apa yang dikatakan Ismail, kalau nak berlawan tidak boleh ramai-ramai. Satu jawatan direbut sampai 3-4 orang, katanya. Ini tiada makna, hanya menyebabkan UMNO berpecah. Jadi saya kata kena tengok dahulu keputusan parti, ada pertandingan atau tiada, sebelum usul tiada pertandingan diluluskan, katanya. Dan bekas Perdana Menteri itu juga menegaskan beliau tidak pernah mempersoalkan keputusan MKT memecat beberapa pemimpin parti atau merujuk tindakan itu sebagai haram. Namun, katanya Ismail, cuma saya pertikai prosesnya kerana tidak mengikut prosedur dan peruntukan perundangan dalam perlembagaan parti, katanya Ismail. Adakah kes pemecatan, kes penggantungan ahli yang diumumkan yang telah dilakukan Ahmad Zahid Hamidi tidak mengikuti prosedur parti? Isu ini sangat menggemparkan buat penyokong-penyokong UMNO. Dan jika Zahid Hamidi letak jawatan sebagai presiden UMNO, adakah kerajaan pimpinan Anwar, kerajaan perpaduan, kerajaan kahwin, kerajaan gabungan yang dikatakan di media sosial akan terjejas jika Zahid Hamidi letak jawatan sebagai presiden UMNO? Oke, baiklah. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa komen, sharekan video ini, war-warkan kepada keluarga dan rekan Anda, dan nyatakan adakah isu ini sangat-sangat menggemparkan dan bermanfaat bagi penyokong-penyokong UMNO. Oke, baiklah, setakat sekian komunikasi dari saya untuk Anda semua pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.